A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajala yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, kita berhenti pada rukun wuduk yang ketiga ke yang keempat? Yang ketiga kita tak baca lagi. Okey. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ats-tsalisu qaslu yadayhi ma'a mirfaqaihi. Ar-rabi'u mashu syai'in min basharatir ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Al-khamisu ghaslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Ats-sadisu at-tartibu hakadha. Baik. Jadi rukun-rukun wuduk kesemuanya ada 6. Seperti mana yang kita dah bahaskan sebelum ni. Ada 6 dan 4 anggota wuduk disebut di dalam Al-Quran. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dalam ayat tu disebut muka, tangan, kepala dan juga kaki. Jadi keempat-empat anggota wuduk ini disebut di dalam Al-Quran. Dinaskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 lagi rukun, maka sabit ia kedua-duanya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah sebutkanlah sunnahnya yang mana. Jadi kita nak sambung pada pada rukun yang ketiga, iaitu membasuh kedua-dua tangan berserta dengan siku. Jadi rukun yang pertama niat, rukun yang kedua membasuh muka. Dan rukun yang ketiga membasuh kedua-dua tangan. Jadi kita tengok dalam syarah. Ats-tsalisu min furudil wudu' ghaslu yadayhi ma'a mirfaqaihi. Yang ketiga daripada fardu-fardu wudu' adalah membasuh kedua-dua tangan berserta kedua-dua siku. Kemudian dia nak bahaskan kalimah yadan tu dulu dan juga makna yad. Jadi kata syarah hafizahullah, al-yadani musanna yadin. Jadi perkataan yadan adalah kata musanna daripada kalimat yad. Jadi yad tu 1, yadan 2. Jamak dia aidi. Okey, apa makna dia pada lughah? Wahiya al-yad tu lughatan min ru'usil asabi'i ilal katif. Jadi tangan, yad pada lughah adalah bermula daripada kepala jari sampailah kepada bahu. Kan? Mula daripada kepala jari sampailah ke katif, kepada bahu. Itu yad pada lughah. Tapi pada syarak bukan, tak sama dengan makna pada lughah. Pada syarak wa syar'an, kata syarah huna min ru'usil asabi' ila ma fawqa al-mirfaqain. Dan pada syarak di sini, apa maksud di sini? Yang ni pada bab wuduk. Sebab nanti ada tangan pada bab pada bab sariqah, masalah mencuri nanti. Situ tangan dia tak sama ta'rif dia daripada ta'rif di sini. Jadi tangan pada syarak di sini, masuk di sini, yakni fi babil wudu,
bermula daripada kepala jari sampailah ke atas sikit daripada siku. Okey. Kenapa kita katakan tangan tu pada syarak had dia sebegitu? Kita cakap macam tu sebab Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang hadkan. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua-dua tangan kamu sehingga dengan mana makna berserta siku. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah Taala sebut. Maka sebab itulah kita tak basuh tangan sampai ke bahu. Sedangkan kalau nak ikutkan tangan tu pada lurah daripada kepala jari tu sampailah ke bahu. Tapi kita tak basuh sebab syarak dah hadkan. Dah hadkan batas ataupun had tangan tu. Tera mana. Jadi kita ambil yang mana syarak dah tetapkan. Sebab tu tangan pada syarak tu dia punya had dia seperti mana yang telah disebutkan. Tapi pada masalah pada masalah sariqah, pada masalah kecurian, kalau kita mengaji bab jinayat nanti kan ada masalah kena potong tangan kan. Jadi nak potong tahap mana? Waktu tu apa maksud yad kat situ? Kan nak qata'ul yad tu kita nak ambil hak lurah ke ataupun macam mana kan? Adakah kita akan potong daripada bahu tu semua tangan dia? Di sini kita kena tengoklah. Bab tu syarah dia sebut makna pada syarak di sini pada bab wuduk dan juga pada bab sariqah. Adapun pada bab tayamum dalam mazhab kita sama aja dengan bab wuduk. Ini dia punya had tangan dia tu. Dalam mazhab lain ada beza. Ada sebahagian mazhab seperti mazhab Malik dalam bab tayamum daripada orang kata dia punya had tangan dia tu daripada kepala jari tu sampai ke pergelangan tangan. Itu dalam bab tayamum. Tapi dalam mazhab kita sama aja dengan wuduk. Okey, dalam bab sariqah daripada mana sampai mana? Wa fis sariqati wa nahwiha min ru'usil asabi' ila al-qu'ain. Pada bab sariqah dan seumpamanya bermula daripada kepala jari sampailah ke kita kata pada pergelangan tangan dia. Itu pada bab sariqah. Itu kita nak fahamkan tangan tu. Tangan apa makna tangan pada lurah dan juga pada syarak. Lepas tu mirfaq pula. Kan kita kata basuh kedua tangan ma'a mirfaqaihi. Mirfaq tu pula apa? Jadi kata syarah wal mirfaqan tasniyatu mirfaq. Mirfaq tu merupakan kata tasniyah daripada kata mirfaq. Wa huwa dan mirfaq tu makna dan mirfaq tu adalah majmu'u azmatai al-adud. Azmatai al-adud wa ibratiz zira'. Okey. Mirfaq tu adalah himpunan dua tulang lengan atas. Atas ni kita panggil adud. Lengan bawah ni kita panggil zira'. Okey. Jadi mirfaq ni dia himpunan dua tulang adud yang atas ni dekat siku tu kan ada dua tulang atas, lepas tu dia ada satu jarum. Kita panggil ibrah tu jarum. Maknanya ada satu tulang dia masuk di antara dua tulang tu. Wa ibrah az-zira'. Jadi kita nak nampak dia punya ibrah tu macam mana dengan kita lipat kan. Dia zahar lah. Zaharat inda tayyi al-yad. Bila kita lipatkan tangan kita kan kita nampak dia punya ada nampak timbul tu kan. Itu dia punya ibrah dia. Jadi dia masuk kan dua macam tu. Dua lepas tu masuk satu tengah-tengah. Jadi dua tu yang pada atas adud punya dan ibrah tu daripada zira'.
Okey, itu mirfaq. Jadi kena basuh sampai situ lah. Basuh kedua tangan dan berserta dengan kedua-dua siku. Tempat perkumpulan dua tulang aduk dan juga ibrah az-zira'. Okey. Apa makna dia? Makna kalam matan ni dia kata wal al-ma'na annahu yajibu ghuslul yadaini wa ma 'alaihima min sya'rin wa azfarin wa sil'atin. Maknanya bahawasanya wajib basuh kedua-dua tangan dan apa yang berada di atas kedua-dua tangan. Apa dia yang berada di atas kedua-dua tangan tu? Nak bayan daripada ma tu. Ma tu tak jelas, umum. Kan? Jadi nak jelaskan ma tu didatangkan min. Min sya'arin ataupun sya'arin wa azfarin wa sil'atin. Tu dia nak jelaskan. Apa yang selepas min tu dia nak jelaskan apa ma tu. Apa yang di atas kedua-dua tangan daripada bulu-bulu ataupun dan kuku dan juga sil'ah. Sil'ah ni kita kata macam ada isi-isi yang timbul di tangan. Jerawat-jerawat ke apa ke, ada isi-isi yang lebih yang naik tu, semua tu wajib dibasuh. Lepas tu kalau ada halangan ataupun benda-benda yang menghalang daripada air sampai, maka pada ketika tu wajib kita basuh dan hilangkan apa yang menghalang daripada air sampai ke kulit. Sebab tu kata syarah wa yajibu izalatu ma 'alaiha min ha'il, dan wajib menghilangkan apa yang berada di atas tangan daripada ha'il, daripada kita kata pelapik ataupun apa-apa yang menghalang air sampai ke kulit. Contoh kal waskhil mutarakimi min kharijin, seperti kotoran-kotoran yang kita kata mutarakim, yang kita kata dah terkumpul daripada di atas tangan kita daripada kharij, daripada luar, bukan daripada juzuk tangan. Ada kotoran-kotoran lain, minyak ke apa ke kan, ataupun letak makeup ke kan. Kalau kat muka dia bubuh kat tangan juga ke kan. Katalah kita buat kan, tak semua sikit, bedak-bedak, buah banyak pula tu. Jadi katalah menghalang. Jadi benda tu dia daripada luar, benda luar, kharij, dikira sebagai kharij. Jadi naknya dia ambil hukum wasakh ni lah. Walaupun kita tak katakan itu wasakh, kotoran, tapi dia ambil hukum wasakh mutarakim min kharij ni. Jadi kalau dia menghalang air, maka wajib kita basuh. Dan ini pun yang kita kata wajib menghilangkan ha'il tadi tu, seperti wasakh mutarakim min kharij, hadza wujubul izalah ni illam yakun yata'azzar fasluhu wa illa lam yadur. Ini kata wajib menghilangkan ni sekiranya tidak teruzur untuk kita kata menceraikannya, ataupun untuk kita menghilangkannya, untuk kita mengfasal menceraikan, memisahkan dia. Jadi kalaulah memang dah tak boleh dah, benda tu dah jadi seperti satu juzuk daripada badan. Contoh yang disebut dalam kitab, dalam Safinah pun ada, seperti dia kata seperti tanah-tanah. Contoh kan kadang-kadang kan kita pakai minyak. Contoh lagi di Sudan kita pakai minyak. Jadi ghubar datang. Lalu kalau orang musafir, contoh, jadi dia berdepan dengan musafir dekat padang pasir lah, dekat negara-negara Arab. Jadi ghubar banyak, pasir-pasir banyak. Jadi dia kadang-kadang dia bercampur dengan tangan kita dan sebagainya. Jadi kalau orang yang memang bukan macam kita ni banyak ayak banyak, mereka tak macam kita. Jadi dengan disebabkan bercampurnya minyak dan juga dengan kulit dia tu, dan selalu duk kena, lepas tu buah minyak, lepas tu kena ghubar dan sebagainya, maka dia jadi dia susah dah nak keluar. Dah teruzur dah untuk hilangkan dia, dah seolah-olah dah jadi sebati ataupun jadi seperti satu juzuk daripada badan dia dah. Maka pada ketika tu lam yadur. Kalau wa illa
Wa illa dengan mana nafi maknanya isbat. Dia kata hadza illam yata'azzar fasluhu. Ini dia kata wajib hilangkan ni jika tidak ada nafi kan, jika tidak teruzur untuk kita memisahkan, menghilangkannya. Wa illa, dan jika tidak teruzur tu, maknanya nafi. Maksudnya kalau nak letak makna mudah dengan makna dan jika teruzur. Dan jika teruzur untuk menghilangkan, lam yadur, tidak bagi mudarat. Sebab apa? Li annahu sarakal juz'i minal badan, kerana jadi ia seperti juzuk daripada badan. Baik. Kemudian yang kita ambil yang keempat bawah tu, yang lain tu mudah, wa kharaja bi kharij al-irq, dan keluar dengan kata kharij, peluh-peluh. Lepas tu qishratud dumal, kulit dumal bisul lah. Tak silap bisul. Dan jika mudah pun menghilangkannya, tak wajib pun kita hilangkan. Sebab tu bukan daripada kharij, bukan daripada luar. Itu daripada dalam, daripada diri dia sendiri. Wa kal yadain fi zalika kullihi baqil a'dha, dan seperti tangan tu baki a'dha yang lain. Maknanya hukumnya samalah macam kita sebut tadi. Cuma di sini sebut tangan, dan seperti tangan pada semua hukum yang tersebut tadi, baki anggota-anggota yang lain. Walau quti'a ba'du ma yajibu ghusluhu fil yadain wajaba ghuslul baqi. Ni masalah dia punya anggota tangan dia ni terpotong tu kita kena tengok terpotong sebahagian ke, ataupun terpotong sebahagian anggota yang wajib, ataupun terpotong memang tepat-tepat kat siku, ataupun terpotong lebih daripada siku. Katalah terpotong sebahagian daripada tangan dia. Terpotong sebahagian daripada tangan dia, dan ada lagi anggota yang tinggal, anggota yang wajib dibasuh tu ada lagi yang tinggal, maka wajib dibasuh anggota yang tinggal. Dan kalau terpotong di siku, memang dekat tempat dia punya tepat-tepat, kita kata tepat ibrah zira' dengan dua tulang aduk tadi, maka wajib basuh kawasan tu. Maka wajib basuh kawasan siku tu. Kalau terpotong tu lebih lagi daripada kawasan siku, maknanya sampai ke adud, sampai ke lengan atas, maka tak wajib basuh. Sunat sahaja kita sapu air pada adud ataupun lengan atas tersebut. Adapun yang disebut oleh syarah, ini masalah tangan dia terpotong sebahagian. Maknanya terpotong sebahagian anggota yang wajib dibasuh. Maknanya ada lagi sebahagian yang tinggal. Jadi wajiblah basuh yang berbaki. Walau quti'a ba'du ma yajibu ghusluhu fil yadain wajaba ghuslul baqi. Yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in min basharati ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddih. Rukun yang keempat daripada fardu-fardu wudu adalah menyapu sesuatu daripada kulit kepala ataupun rambut di kepala. Menyapu sesuatu daripada kulit kepala ataupun rambut di kepala. Walau ba'da sya'ratin fi haddihi, walaupun rambut di kepala tu sebahagian saja kita basuh. Walau ba'da sya'ratin, walaupun rambut di kepala tu sebahagian rambut sahaja pada hadnya. Dia syarat dia mestilah kita basuh rambut tu ataupun sebahagian rambut tu pada had kepala. Rambut tu berada dalam had kepala, bukannya rambut yang dah terkeluar daripada had kepala. Ustaz Azimi pun ada sebut sebelum ni kan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kata tengok dalam kata syarah hafizahullah, apa yang dimaksudkan dengan al-masah, apa yang dimaksudkan dengan sapu kan.
Yang dimaksudkan dengan sapu al-muradu bil mashi wusulul balal bimashin aw ghaslin ila syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Yang dimaksudkan dengan sapu adalah sampainya basahan. Sampainya basahan dengan sebab kita sapu ataupun dengan sebab kita basuh. Sampai basahan air tu dengan sebab kita sapu, sebab sapu dia tak mengalir. Dia tak syarat mengalir seperti ghusl. Ghusl dia mengalir. Tapi kat sini sama ada kita sapu ataupun basuh memada. Yang penting wusulu al-balal, sampai basahan tu, basahan air tu. Sama ada dengan sapuan ataupun dengan basuhan. Sampai mana? Wusul ila syai'in min basyaratir ra'si, sampai kepada sesuatu daripada kulit kepala dia, ataupun mudah kita kata sampai kepada kulit kepala dia ataupun rambut yang berada di kawasan, yang berada di dalam had kepala. Adapun rambut yang keluar daripada had kepala, contohnya rambut panjang. Rambut orang perempuan selalunya panjang, kan? Jadi rambut dia kita kata dah keluar daripada had kepala. Dia kalau rambut di depan ni, kita akan jatuhkan ke depan. Kalau rambut bahagian depan kat nasiyah ni, ubun-ubun ni kita akan kita jatuhkan ke depan. Jadi yang mana yang keluar daripada had kepala dah masuk dalam kawasan muka, itu tak memadai untuk kita basuh, untuk kita sapu. Kalau kawasan tepi belah kanan, kita akan jatuhkanlah ke kanan. Kalau kawasan kiri, kita akan jatuhkan ke kiri lah. Kalau kawasan belakang, kita akan ke belakang kan. Jadi yang mana rambut-rambut yang keluar daripada had kepala tu, maka tidak memadai untuk kita sapu. Tidak memadai untuk kita sapu. Jadi kalau perempuan tu rambut dia panjang, atau dia basuh muka, basuh tangan, lepas tu ada dekat tengkok dia ni ada rambut. Rambut dia panjang kat situ, jadi dia sapu rambut dekat situ. Maka hukum tidak memadai. Hukum tidak memadai. Sebab dia mestilah rambut yang disapu tu rambut yang berada di dalam had kepala. Baik, kalau dia simpul-simpulkan rambut dia ataupun dia himpun-himpunkan rambut dia, dia buat tocang letak kat atas kepala. Kan? Jadi rambut tu dalam had kepala. Lepas tu dia sapu rambut kat tu. Adakah memadai? Kita tengok rambut tu kalau dilepaskan keluar daripada had kepala. Kalau keluar pada had kepala tak memadai juga. Dia akan tengok waktu dia duduk dalam had, tengok waktu dia dilepaskan tu. Adakah dia berada dalam had kepala atau luar? Kalau berada dalam had kepala, sah basuhan, sah sapuan. Kalau berada di luar had, maka tidak sah sapuan. Dan semua tu dah ada dalam syarah. Lakin yushtaratu fi sya'ri an la yakhruja an haddi ra'si idza mudda min jihati nuzulihi. Fajihatu nuzuli sya'ri nasiyah al-wajhu wa sya'ril qarnain al-mankiban wa muakhkharati ra'si al-qafa. Tu pun ada syarah tadi. Fama kharaja an haddi ra'si la yujzi'ul mashu alaihi wa in masahahu fi haddih. Misalu zalika an yakuna lahu sya'run tawil qad jama'u fawqa ra'sihi. Tuan sebut tadilah, dia simpunkan kat atas kepala dia. Fa innahu la yakfi an yamsahal juz' alladhi law maddahu min jihati nuzulihi la kharaja an hadir ra'si. Habis yang keempat, rukun yang keempat. Yang kelima, al-khamisu min furudil wudu' ghuslu rijlaini ma'a ka'baihi. Yang kelima daripada fardu-fardu wudu adalah membasuh kedua-dua kakinya berserta dengan kedua-dua buku lali. Buku lali, apa dia buku lali? Wal ka'bani humal azmanil barizani minal janibaini inda mafsalil saq wal qadam. Ka'bah ni tulang itulah tulang yang barizan ay zahiran, tulang yang timbul daripada dua sisi kaki kita tu. Di sisi mifsal. Apa dia? Bahasa Melayu dia? Mana lupa pula dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Sendi, ya. Sendi apa? Sendi kaki dan betis.
lupa dah nama. Okey, jadi itulah pakat-pakat makruf. Maknanya ada dua tulang, belah kanan satu, belah kiri satu. Jadi tiap-tiap kaki itu ada dua tulang tu lah. Ada dua, tiap-tiap satu kaki tu ada dua buku lali. Jadi wajib basuh tiap-tiap kaki itu beserta dengan kedua-dua buku lali yang ada. Begitu juga wajib kita basuh rekahan-rekahan yang rekahan berada di kaki. Baik. Itu pun ada disebut, lepas tu dapat datangkan hadis. Tak ada apa yang tu. Terus yang ke-6. Baik, itu boleh baca. As-sadisu, yang bawah tu sikit, watajibu izalatu ma fi syukuk min syam'in wa nahwihi. Wajib menghilangkan apa yang berada pada rekah-rekah daripada lilin-lilin dan seumpamanya. Kat rekah-rekah tu ada lilin-lilin apa ke, tu wajib kita hilangkan lah, sebab tak sampai ayat. Jadi kita wajib kita hilangkan. Itu pun wajib, itu pun illam yasil asyama' wa nahwuhu tu li ghauril laham. Selama mana tak masuk seumpama lilin dan seumpama lilin tu dan seumpamanya tak masuk sampai ke dalam isi, tak masuk sampai dalam had batin. Kalau dah sampai wa illa in wasal ila li ghauril laham wajaba ghuslu ma zahara faqat. Wajib basuh apa yang zahir sahaja. Baik, yang ke-6, as-sadisu at-tartibu hakadha. Sekali dengan syarah, as-sadisu min furudil wudu at-tartibu hakadha. Yang ke-6 daripada fardu-fardu wudu adalah tertib begini. Maksudnya tertib seperti mana yang disebutkan oleh pengarang lah. Basuh niat, basuh muka, niat berserta dengan basuh muka. Kemudian basuh tangan, basuh kaki. Basuh tangan, basuh kaki. Lepas tu basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Basuh kaki habis. Baik. Kalau dia tak tertib, kalau dia dahulukan satu anggota ke atas anggota yang lain, contohnya dia basuh tangan dulu daripada basuh muka, ataupun dia basuh kaki dulu daripada sapu kepala, macam mana hukum dia? Kata syarah, falau qaddama udwan ala mahallih lam yu'tadda bihi ka'an ghasala rijlaihi qabla wajhihi fala yu'taddu fi hadhihi al-halah bi ghasli rijlain. Maka tafriq daripada daripada rukun yang ke-6 ni, tertib ni, maka kalau seseorang itu mendahulukan satu anggota daripada tempatnya, jadi muka dia yang pertama, tempat dia yang pertama, tangan yang kedua, kepala yang ketiga, kaki yang keempat, jadi dia dahulukan satu anggota daripada tempat dia, maka tidak dikira lam yu'tadda bihi, maka tidak dikira dengan basuhan anggota tu tak dikira. Contoh dia ka'an ghasala rijlaihi qabla wajhihi, seperti bahwasanya basuh ia seorang tu akan kedua-dua kakinya sebelum membasuh wajahnya. Basuh kaki, wajah tak basuh lagi, sedangkan tempat kaki, tempat yang keempat, jadi dia basuh awal, dia takdimkan, maka tidak dikira. Fala yu'tadu fi hadhihi al-halah bi ghasli rijlain, maka tidak dikira pada ketika ini dengan basuhan kedua-dua kaki tersebut. Adapun sekali lepas dia basuh kaki, dia basuh muka. Muka tu dikira, lepas tu dia basuh tangan, lepas tu dia sapu kepala. Jadi dia kena ulang balik basuh kaki. Kemudian walau ghatasa fi ma'in qalilin aw kathirin nawiyan al-wudu. Ini antara masalah yang berlaku khilaf di antara Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Al-Muharrar
Dia kata tidak sah. Kita akan tengoklah rupa wajah masalah dia macam mana. Tapi Imam Nawawi dia rahimahullah mentarjihkan dalam Minhajut Talibin bahwasanya sah surah ataupun gambaran yang kita akan baca ni. Okey, apa gambaran dia? Walau ghattasa fi ma'in qalil aw kathirin nawiyan al-wudu. Kalaulah seorang tu dia rendam diri dia dalam air yang sedikit ataupun air yang banyak hal keadaan dia niat wudu. Sah ke tidak sah dia punya wudu tersebut? Kenapa kita bincang sah dengan tidak sah? Sebab masalah dia berlaku tertib ataupun tidak. Kan? Jadi sebut dalam kitab ni kata dia sahha. Ini sahal wudu. Sahal wudu wa illam yamkus zamanan yasa'ut tartibal hakiki lil wudu fil adah. Walaupun dia tidak walaupun dia tidak menetap di dalam air tersebut satu masa yang cukup akan kadar tartib yang hakiki bagi wudu pada adat. Jadi tartib hakiki maknanya kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu kepala, kita basuh kaki. Agak-agaklah kalau kita ambil yang wajib sahaja, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Agak-agaklah berapa lama waktu yang diperlukan. Nak hasil tertib tu. Hasil tertib sebab kita buat tu dengan bertertib kan. Muka, tangan, kepala dan juga kaki. Kan? Jadi agak-agaklah berapa lama yang diperlukan. Okey, basuh muka mungkin dalam 15 saat katalah 15 saat ataupun 20 saat. Okey. Jadi itu dinamakan tertib hakiki pada adat. Tertib hakiki pada adat. Okey, jadi Imam Nawawi dia kata walaupun tak berlaku tertib hakiki itu ketika dia menyelam, maknanya walaupun dia tidak menyelam dan duduk dalam air tu dalam kadar 15 saat, kadar tertib hakiki itu sah wuduk dia. Sebab memada dengan tertib takdiri. Maknanya cukup kita kadarkan bila dah masuk tu, cukup kita kadarkan berlaku tertib, berlaku muka, tangan, kepala, kaki. Tapi Imam Rafi'i kata tak. Dia tidak sah kecuali jika dia menetap di dalam air tu, dia rendam diri di dalam air tu dan dia menetap kadar tertib hakiki. Kita kata kadar tertib hakiki 15 saat. Maka dia kena duduk dalam tu kadar 15 saat. Barulah dia punya wuduk dia sah. Dia faham situ. Sebab tu dia kata khilafan li Rafi'i haitsu aujabal muksa zamanan yasa'ut tartibal hakiki. Dia kata bersalahan dengan bagi Imam Ar-Rafi'i rahimahullah yang mewajibkan Imam Rafi'i kira-kira mewajibkan ia akan menetap di dalam air itu satu masa yang cukup kadar tertib hakiki. Okey, boleh dapat situ. Boleh faham? Ada soalan? Cukup kita baca sampai situ, kita berhenti dekat dia punya tempat dia dah. Wa sunanuhu as-siwa. Wallahu a'lam.